webinar hak-hak wanita dalam perkahwinan dari sudut perundangan syariah. Selamat pagi, dan saya mengalurkanlah ke semua kehadiran, terutama pengurusi-pengurusi Puspanita. Ada yang daripada Kementerian MAFI, ada yang pada Kedah, pengurusi Puspanita Mada, ahli jawatankuasa, biro-biro, semua selamat datanglah. Saya minta maaf ada yang mungkin saya tak sebut nama setiap satu, tapi saya tahu atas sokongan perempuan sekalian yang pagi ni sangat bersemangat. Ada yang awal pun dah tanya, jadi saya mengalu-alukanlah. Jadi tajuk hari ni sebenarnya tajuk yang agak berat, tapi kita akan buat dalam keadaan yang santai lah. Boleh Tuan? Tuan Lawyer, boleh ke? InsyaAllah boleh. Sambil-sambil, santai. Jadi soalan yang saya tanya ni kita akan buat dalam konsep soalan. Jadi saya akan mengemukakan soalan kepada Tuan Izan. Jadi kalau ada perempuan ada soalan juga, minta kita type di ruangan chat, kerana di hujung program kita akan pilih soalan-soalan dan kita akan minta Tuan Lawyer kita jawab dalam program ni juga. Jadi semua kalau ada soalan boleh type di ruangan chat. Dan kalau ada masalah teknikal pun boleh berhubung dengan Pak Umay dalam grup WhatsApp, kita dah bagi nombor phone. Sebelum tu saya memperkenalkan dahulu. Selamat datang Tuan Izan Azlan, pemilik Izan Azlan Associates. Kalau dulu saya selalu tengok dekat Al-Hijrah, kalau yang pasal lah, tahun bila Tuan? TV Al-Hijrah waktu tu jadi selebriti. Lama dah tu. Lama dah, okey. 3-4 tahun sudah dah kot. Tuan dulu dengan, saya difahamkan dulu Tuan berkhidmat dengan Tuan Zainul Rijal, betul ke? Betul Puan. Kemudian Tuan memulakan firma sendiri, mengorak langkah, membuka firma sendiri tu bila Tuan? Sekitar hujung 2018. 2018. Jadi tahniah atas keberanian membuka firma sendiri. Bukan satu tugas, orang kata bukan satu langkah yang mudah, satu langkah yang cukup berani. Dan saya juga difahamkan, Tuan ni dengar ni lorat macam lorat saya, macam lorat utara. Asal mana Tuan? Saya dulu mengaji di Kedah lama juga. Lama mana tu? Hampir 10 tahun ada kot. Kalau siapa biasa dengar Kampung Derang tu. Oh, orang Derang. Okey, orang Derang ni di mana Tuan? Ada kawan-kawan kita yang dari negeri lain ni? Derang tu di sepadan Pokok Senar dengan Pala Batas tu lah kan. Tengah-tengah tu. Di Kedah lah kan? Okey. Di Kedah. Lepas tu saya tengok ni Tuan ni belajar di mana? Universiti Yarmouk ke? Jordan? Ya. Betul tak? Ya. Berapa tahun betul, Tuan? 3 tahun setengah. Saya nak tanya Arab, saya tak kerti lah. Kaif haluka je lah saya kerti. Kaif haluka Tuan? Alhamdulillah besar. Jangan cakap Arab dengan saya tak pandai. Saya baru nak mula bahasa Arab ni. Tak apalah, nanti semua sebab tak faham. Okey Tuan, saya yakin sebab ni kes-kes Tuan yang orang kata panas, pengalaman Tuan mengenai kes-kes panas, tapi kita pun nak korek-korek jugalah cerita-cerita, tapi nak rahsiakan nama pun tak apa. Jadi kita nak tahu jugalah. Bolehkah saya mula terus dengan soalan? Bersedia ke semua? Boleh, tak ada. Sebab saya pun tak naklah buang masa kawan-kawan kita kan. Okey. Saya tak bagi chance ni terus tanya soalan. Okey, soalan panas je. Soalan panas. Okey, soalan pertama Tuan. Okey. Suami saya nak kahwin lain, kahwin kedua. Boleh tak saya tak bagi? Ini bukan soalan untuk diri saya lah, saya tanya secara general. Nanti Tuan ingat saya tanya bagi diri saya pula. Bukan. Suami saya nak kahwin lain. Dia nak tambah kota, saya tak bagi boleh tak Tuan? Dan kalau dia kahwin juga, hak isteri kedua tu sama tak dengan hak isteri pertama? Okay, so maksudnya soalan pertama ni sama ada si isteri tersebut boleh untuk menghalang suaminya untuk berkahwin lain ataupun tidak, dan soalan daripada tersebut, sekiranya berkahwin, apa hak bagi isteri kedua tersebut, betul? Baik. Jadi saya akan cuba kupas soalan ni. Sebenarnya dalam satu soalan yang diajukan ni ada beberapa subtopik yang berkaitan. Cuma saya akan jawab sebaik mungkin soalan yang diberikan. Pertama sekali, apa yang perlu difahamkan apabila seseorang
ingin berkahwin sekali lagi, maksudnya kahwin kali yang kedua, ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi. Pertama sekali adalah satu, kita akan tengok sama ada perkahwinan yang bakal dilangsungkan tersebut, kita panggil buat jalan depan ke ikut jalan belakang. Macam Ada mana dua. tu? Baik. Macam mana tu Tuan? Bila kita sebut kata buat ikut jalan depan ni, maksudnya kita buat permohonan untuk berkahwin tu secara permohonan yang teratur di mahkamah. Maksudnya begini, apabila seseorang yang telah berkahwin buat kali pertama, maka dalam rekod Jabatan Negeri-Negeri akan mengatakan dia ni telah berkahwin. Jadi apabila dia nak submit untuk kahwin kali yang kedua, kalau dia buat ikut cara undang-undang yang dia berada di Malaysia ataupun negeri-negeri, permohonan tersebut perlu dimasukkan kepada Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, bahagian perkahwinan nikah dan rujuk. Maka dekat satu kolom tu akan ditanya dah berkahwin ataupun belum. So sekiranya dalam borang tu dia isi kata dah berkahwin, which is dia akan cross check dengan sistem yang ada, dah berkahwin, terdapat satu lagi syarat tambahan yang diperlukan untuk membolehkan pejabat agama nikah, cerai dan rujuk ni mengeluarkan konsen untuk pernikahan. Maksudnya setiap yang nak bernikah ni bukanlah bermaksud, hatta yang bujang pun bukanlah bermaksud kata aku nak pergi menikah besok, terus boleh menikah. Tak. Mengikut undang-undang yang ditetapkan, setiap umat Islam yang nak berkahwin dalam negeri-negeri yang ada ni perlu mengemukakan satu permohonan kepada pejabat agama Islam nikah dan cerai dan rujuk untuk mendapatkan kebenaran pernikahan. Maksudnya kalau tak ada kebenaran pernikahan, perkahwinan yang dilangsungkan kelak tu akan menjadi satu kesalahan di sisi undang-undang. So maksudnya siapa yang kahwin ni kalau perasan urusan-urusan kena buat HIV test, kena pergi kursus nikah, itu adalah perkara-perkara yang perlu dibuat untuk kita dapat kebenaran, consent letter daripada pejabat agama untuk membolehkan kita berkahwin. Okay. Itu untuk yang normal case lah, untuk yang bujang macam tu. Cuma untuk yang nak berpoligami, nak berkahwin lain, salah satu syarat tambahan yang diperlukan adalah mereka perlu untuk mendapatkan perintah mahkamah syariah untuk menyokong permohonan mereka untuk berpoligami. Maksudnya dah katakanlah HIV pun dah buat, apa pun dah buat, ada satu lagi kolom iaitu perlu mendapatkan perintah kebenaran daripada mahkamah syariah untuk berpoligami. Jadi apabila borang dah lengkap pun tak semestinya boleh nikah. Maksudnya kena tunggu apa mahkamah syariah cakap. Baik, apabila kita tengok berkenaan dengan apa yang mahkamah syariah cakap, maka si suami tadi yang ingin berkahwin perlu memfailkan satu permohonan, satu saman dan juga penyata tuntutan ke mahkamah untuk mendapatkan kebenaran daripada mahkamah syariah untuk membolehkan dia berpoligami. Maksudnya bukanlah kita kata pergi mahkamah syariah, hari ini file kes, besok boleh dapat kebenaran. Tidak. Baru kita nak perlu, tanya Tuan. Baru nak tanya. Kita filekan kes, bukanlah, maksud saya bukanlah kita kan, sebab orang yang nak berpoligami lah. Jadi orang yang ingin berpoligami tersebut perlu memfailkan satu saman dan juga penyata tuntutan ke mahkamah dan menjelaskan intipati dan juga hasrat mengapa beliau ingin berpoligami. So kalau kita tengok di Kedah sebagai contoh, di bawah enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah tahun 2008, di bawah Seksyen 23 ada dinyatakan secara terperinci. Kalau kita tengok di bawah subsection 23.5, dia sebut, dia kata apabila menerima permohonan itu, mahkamah hendaklah memanggil pemohon, iaitu suami yang nak berpoligami, isteri atau isteri-isterinya. Okey. Apabila permohonan itu dimasukkan di Malaysia, isteri kepada existing wife, kepada suami yang nak berpoligami tersebut, turut akan dipanggil ke mahkamah. Maksudnya kalau tak panggil, jadi satu kesalahan dari sudut prosedur bertentangan dengan Seksyen 23 subsection 5 tadi. Maka isteri pertama Tuan, kalau buat di... Tuan, ada soalan juga yang bertanya, ada tak dalam keadaan isteri tak perlu sign surat kebenaran tu? Ada tak keadaan macam tu?
sebab tu saya nak jelaskan. Saya tak sampai lagi. Terima kasih pada Puan Maaf. Mardiana yang terlalu minta maaf, saya akan sampai. Baik. Pertama sekali saya terangkan bahawa isteri existing wife, isteri sedia ada, perlu tahu bahawa suaminya membuat permohonan untuk berpoligami. So katakanlah tiba-tiba suami kahwin, isteri tak tahu. Maksudnya itu mungkin bukan ikut cara undang-undang yang teratur. Mungkin dia ikut cara belakang yang mana saya akan jelaskan kemudian daripada ni. Kalau ikut betul-betul proses undang-undang, isteri pertama ataupun isteri sedia ada perlu tahu bahawa suaminya akan membuat permohonan ke mahkamah berkahwin lain. Itu perkara pertama yang perlu diketahui lah. Yang kedua, apabila dah tahu, maka isteri tersebut dan juga suami tersebut akan dipanggil ke mahkamah dan mahkamah akan menjalankan siasatan. Maksudnya keterangan daripada suami, keterangan daripada isteri sedia ada akan diambil untuk menilai apa sebab suami tersebut ingin berpoligami. Biasanya perbicaraan ini akan dibuat secara tertutup, dalam erti kata kalau siapa ada pengalaman teman orang pergi mahkamah ke apakah, kita ada public gallery, kita ada yang depan hakim tu untuk peguam, siapa-siapa yang terlibat dengan kes tu akan duduk, kita ada hakim. Jadi apabila kita sebut secara tertutup ni maksudnya tidak ada penonton yang akan duduk dekat public gallery tu, hanya akan tinggal pasangan dan juga suami, isteri, mahkamah yang mana akan memberi keterangan berkenaan dengan kenapa suami perlu berpoligami. Baik, apabila kita kata beri keterangan ni, apa faktor ataupun apa perkara yang akan dinilai oleh mahkamah. Jadi di bawah Seksyen 23, Subseksyen 5 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah, dia ada sebut, satu, perkahwinan yang dicadangkan tu adalah patut atau perlu. Tengok kepada sama ada isteri tersebut ada kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ataupun tidak patuh arahan suami untuk persetubuhan, gila, itu antara requirement pertama yang mahkamah akan nilai. Requirement yang kedua, maksudnya setelah kita nilai dari sudut fizikal tadi tu, mahkamah pula akan nilai pula daripada sudut faktor yang kedua, sama ada si suami tadi boleh untuk menanggung isteri sedia ada dan juga future wife, bakal isteri ni dari sudut kewangan. Maksudnya bukan sekadar isteri tadi tu ada masalah-masalah berkenaan dengan jasmani, tapi dari sudut kewangan suami pula perlu dinilai. Maka perlu dinilai mampu tak untuk dia tanggung isteri sedia ada dan juga mampu ataupun tidak dia nak tanggung bakal isteri yang akan dia kahwini kelak. Itu yang nombor 2. Nombor 3, dia adalah satu perkara yang terlalu subjektif, tetapi mahkamah menggunakan kepakaran yang dia ada, cuba untuk nilai sama ada benda tersebut boleh diamalkan ataupun tidak, iaitu suami berupaya untuk memberi layanan yang adil. Ada orang yang cuba bersuara ataupun cuba berpendapat bahawa adil ni tidak akan dapat diketahui kecuali setelah perkahwinan tersebut diakad nikahkan dulu, barulah tahu dapat adil ataupun tidak. Tapi akan jadi teranaya pula bagi isteri yang sedia ada. Habis itu takkan nak nikah dulu baru tahu dia ni tak adil. Naya lah saya kan. Jadi dekat sini mahkamah membuat penilaian dengan keadaan yang sedia ada. Adakah perkara yang akan datang tu mampu untuk suami menjadi seorang suami yang adil ataupun tidak. Dia lebih kepada andaian hakim berkenaan dengan bukti yang sedia ada, akan datang ni dia mampu berlaku adil ataupun tidak. Baik, yang keempat, perkara yang mahkamah akan nilai, adakah dengan wujudnya perkahwinan yang kedua, ketiga dan keempat ni yang akan datang ni memudaratkan isteri yang sedia ada ataupun tidak. Sekiranya perkahwinan tersebut mendatangkan kemudaratan syar'i kepada isteri atau sedia ada, maka permohonan suami untuk mendapatkan kebenaran berpoligami mungkin ditolak
oleh mahkamah. Cuma kemudaratan yang dimaksudkan sini ni ditambah dengan perkataan syar'i. Maksudnya kita kata kemudaratan itu adalah kemudaratan yang diiktiraf oleh hukum syarak. Dia bukanlah kemudaratan yang katanya macam kalau suami saya berpoligami ni nanti dia dah tak sweet macam dulu. Dia tak tengok movie dengan saya. Jadi saya rasa benda tu mudarat pada saya. So benda tu mungkin tidak capai piawaian yang kita kata kemudaratan syar'i tu. Jadi setiap orang mempunyai penilaian yang berbeza tentang apakah yang dimaksudkan dengan kemudaratan syar'i. Jadi 4 faktor ini akan dinilaikan oleh mahkamah secara satu persatu dan mahkamah akan memberi keputusan sama ada suami tersebut boleh diberikan kebenaran berpoligami ataupun tidak kepada beliau. Baik, ada soalan yang ditanyakan tadi sama ada apa perlu ataupun tidak tanda tangan daripada isteri untuk menyatakan poligami. Baik, sebenarnya apabila permohonan poligami tersebut difailkan ke mahkamah, suami perlu menjelaskan 4 faktor yang saya kupaskan tadi, termasuk dengan satu statement berkenaan dengan sama ada perkahwinan yang bakal dilangsungkan itu dapat persetujuan daripada isteri ataupun tidak. Perlu dinyatakan dalam penyata tuntutan. Sekiranya perlu, maka mungkin ada salah satu bentuk daripada isteri yang menyatakan isteri tersebut bersetuju. Ini bagi mengelakkan sesetengah kes, contoh macam suami datang ke mahkamah, isteri kata setuju untuk berpoligami, tiba-tiba bila sampai depan hakim, isteri kata tak setuju. Sedangkan permohonan-permohonan yang dibuat telah pun mengambil masa mahkamah, masa pihak-pihak, nak failkan kes ke mahkamah, ada kos-kos mungkin kalau si suami tadi lantik peguam untuk uruskan, maka benda-benda tu akan menjadi satu kepayahan kalau si isteri yang pada awalnya setuju tiba-tiba tak setuju. Jadi perlu menunjukkan kepada mahkamah mungkin dalam bentuk surat akuan ataupun persetujuan secara bertulis dan dimasukkan sekali dalam penyata tuntutan tersebut untuk mengatakan isteri tadi bersetuju dengan permohonan yang difailkan. Akan tetapi sekiranya persetujuan tersebut tidak ada, bukanlah bermaksud suami tak boleh failkan permohonan tersebut. Permohonan tersebut masih boleh difailkan ke mahkamah, cuma dalam penyata tuntutan tu akan dinyatakan bahawa isteri tidak bersetuju terhadap perkahwinan yang dicadangkan ini. Maka dekat itulah akan kita panggil dinamakan isteri sedia ada tu sebagai pihak, dan isteri sedia ada tu setelah suami memberi keterangan kepada mahkamah, isteri pula akan dipanggil untuk memberikan keterangan kepada mahkamah untuk menyatakan pembelaan-pembelaan kenapa isteri tidak bersetuju dengan perkahwinan yang dicadangkan ini. Jadi kebiasaannya perbicaraan yang melibatkan permohonan poligami ini ambil masa 6 hingga ke 12 bulan di mahkamah. Bukan sebab perbicaraan ni panjang, tidak. Tetapi disebabkan bukan hanya satu kes ni sahaja yang mahkamah kendalikan, tetapi mahkamah terpaksa memberi ruang kepada kes-kes yang lain yang menyebabkan kadang-kadang kes tu akan tertangguh 3 ke 4 minggu. Lepas tu tarikh akan datang 3 ke 4 minggu. Jadi kita bila jumpa hakim pula, bukanlah kita boleh jumpa, contoh macam kes tu mungkin selesai dalam masa 4 jam. Tapi untuk hakim memberi peluang satu kes untuk 4 jam, akan teranaya pula kes-kes yang lain. Jadi mahkamah terpaksa bertindak secara adil. Mungkin orang ni sejam, orang ni sejam, orang ni sejam. Maka sejam yang berikutnya tu kena tangguh pada bulan depan juga. Jadi itu sebab saya kata proses mahkamah untuk mendapatkan perintah kebenaran berpoligami ini mungkin ambil masa 6 hingga ke 12 bulan sekiranya isteri tersebut tidak bersetuju dengan permohonan yang difailkan. Kalaulah isteri bersetuju lain cerita. Contoh, kalau macam Puan Mardiana katakanlah bersetuju, dia masukkan satu persetujuan mengatakan bersetuju dengan perkahwinan yang dicadangkan, maka hari itu failkan kes, sebutan kali pertama mahkamah boleh rekodkan persetujuan isteri dan panggil bakal isteri dan juga wali, boleh selesai dalam masa sebulan 2 sahaja daripada kes difailkan. Baik, jadi itu yang kita sebut sebagai jalan depan ataupun jalan yang teratur
bagaimana untuk mendapatkan perintah poligami. Jadi kalau ikutkan cabaran dia tu, kalau dalam bahasa kasarnya kita kata sangat-sangat tedious lah ataupun menyusahkanlah proses tu di pihak suami. Kalau pihak isteri dia akan cakap baguslah kan, proses yang macam tu lah. Baru kita Okey. tahu nilai sama ada si suami tadi tu dapat berpoligami ataupun tidak. Cuma yang jadi permasalahan adalah selain daripada jalan depan, ada juga cara jalan belakang. Tuan Izan, bolehkah saya kata disebabkan panjang sangat jadi ada pihak mengambil jalan mudah, kita ambil jalan singkat. Betul tak Tuan Izan? Ya, sebenarnya saya tak naklah sebut perkataan singkat tadi tu. Saya sebutlah bagi pihak isteri. Kan. Sebab saya tengok dalam ni majoriti wanita. Jadi saya seorang lelaki takut nanti kena remove. Tuan Izan, sebelum tu kita ada soalan juga. Tadi sebab Tuan Izan ada sebut kena bagi kenyataan di mahkamah. Jadi soalan peserta kita ni dia kata, adakah statement ataupun bukti lah, mungkin bukti contohnya menggunakan screenshot daripada WhatsApp ke boleh diterima tak di mahkamah? Kemudian okey, adakah kat sini dia ada apakah contoh-contoh jawapan? Ni tanya contoh jawapan terus ya kat Oh, jawapan. tanya contoh jawapan bagi pihak hakim untuk terima untuk sokong isteri tak bagi suami kahwin lain. Ni dia tanya turun ni skema jawapan. Skema, okey, mungkin benda ni boleh membantulah sebab macam nak bocor rahsia pula apa skema dia. Baik, jangan sampai kena remove ya. Bagi jawapan yang adil. Baik, pertama nak jawab dari sudut pembuktian secara screenshot dan sebagainya. Baik, pertama sekali kalau kita nak kupas berkenaan dengan undang-undang keterangan tu, dia ada lebih kurang 120 lebih section. Jadi sangat panjang. Cuma saya mudahkan untuk pemahaman dan juga bahasa orang awam yang selalu saya gunakan. Dekat mahkamah ni bukti yang secara kasarnya kita akan pakai lebih kurang 3 bentuk ataupun 3 kategori bukti. Bukti pertama kita panggil sebagai physical evidence, iaitu subjek tersebut dibawakan ke mahkamah. Contoh macam dalam kes macam kita panggil kes persetubuhan haram sebagai contoh. Apabila pegawai kita panggil PPA, penguatkuasa agama rush sesuatu hotel ke dan sebagainya, mereka jumpa kondom yang telah digunakan ada dalam tong sampah dan sebagainya, maka perkara tersebut dibawakan ke mahkamah untuk tunjuk yang Arif inilah benda yang digunakan ataupun dijumpai semasa dalam raid tersebut. Itu bukti yang pertama kita panggil sebagai physical evidence. Anis ibu nak ayat. Bukti yang kedua adalah merujuk kepada kita panggil witness evidence ataupun saksi. Kadang-kadang orang tu dia tidak mempunyai apa-apa bukti lain kecuali ada saksi yang melihat tentang apa-apa kejadian. Maka saksi tersebut boleh dipanggil ataupun boleh dijadikan sebagai keterangan di mahkamah. So kita ada physical, kita ada saksi. Yang ketiga kita ada documentary evidence ataupun kita panggil sebagai beban pembuktian secara dokumen. Cuma dokumen yang kita faham dari sudut logik akal dengan dokumen yang dimaksudkan dalam undang-undang punya tafsiran berkenaan dokumen sangat luas. Dokumen dalam undang-undang, pita rakaman termasuk dalam dokumen, video, audio, rakaman komputer, typewriting, WhatsApp, apa jua email conversation, semua benda tu kalau jika dapat diterjemahkan dalam bentuk yang boleh dibaca dan sebagainya, perkara tersebut akan dipanggil sebagai documentary evidence. Jadi untuk menjawab pada persoalan tadi tu sama ada WhatsApp boleh diguna ataupun tidak, jawapan dia boleh kerana WhatsApp tersebut duduk di bawah kategori documentary evidence. Jadi sekiranya ada perkara yang ingin dikemukakan ke mahkamah berkaitan dengan documentary evidence tersebut, maka benda tu boleh dikemukakan dalam ikatan dokumen yang bakal digunakan dalam perbicaraan. Jadi sebab tu kalau ada apa-apa perkara yang diperlukan untuk dijadikan sebagai documentary evidence, maka perkara yang diperlukan adalah make sure dokumen tersebut teratur, jelas dan boleh untuk orang lain faham. Kadang-kadang kita ni mungkin ada dokumen tapi dokumen tersebut kabur, print out pun tak nampak. Jadi susah untuk meyakinkan orang lain.
Yang kedua, kita kena bantu mahkamah dari sudut, kalau perasan dekat WhatsApp yang kita ada tu, ada tarikh-tarikh. Jadi kalau boleh, apabila kita nak gunakan benda tu screenshot sebagai bukti tu, mesti kita screenshotkan dengan tarikh yang termaktub dalam WhatsApp tadi tu. 18 hari bulan, 17 hari bulan. Jangan yang screenshot tu today, yesterday. Kita pun tak tahu today dan yesterday tu bila conversation tu take place. Tuan-tuan, minta maaf. Saya rasa ramai berminat soalan ni. Dah setengah jam kita komen untuk soalan ni. Kita ada masih banyak soalan lagi untuk ditanya. Jadi saya minta maaf. Cuma kita akan jawab soalan tadi untuk orang kata sesi terakhir untuk bab poligami. Kemudian kita akan masuk dari bab-bab lain lah. Jadi saya minta tuan komen ringkas untuk skema jawapan tadi. Skema jawapan kalau tak bagi. Baik, untuk skema jawapan, tadi saya ada ulas berkenaan dengan 4 faktor. Kenapa isteri boleh, kenapa suami nak berpoligami, dia kena huraikan 4 faktor yang saya sebutkan tadi. Kenapa isteri tak nak bagi suami berpoligami, maka dia tidak perlu argue fakta-fakta luar. Tetapi dia perlu argue 4 faktor yang kita nyatakan tadi. Dari sudut keuzuran, dari sudut kemampuan suami, dari sudut keadilan suami, dari sudut sama ada berlaku kemudaratan ataupun tidak. Jadi kebiasaannya isteri akan argue tentang bab adil, bab kemudaratan dan juga bab berkenaan dengan yang tadi tu, kemampuan. Jadi apa yang kebiasaannya kita akan tengok dalam pembelaan pihak isteri adalah pihak isteri akan menjelaskan financial status suami sedia ada. Contoh, Arif macam mana dia nak poligami? Pertama sekali, sewa rumah. Yang kedua, reta. Yang keempat, anak-anak belajar. Yang kelima. Jadi financial status tu kalau dikemukakan dan disusun secara satu persatu, mungkin perbelanjaan suami tu negatif. Arif macam mana dia nak berpoligami? Saya yang duk bagi duit minyak kat dia. Contoh. Maka benda tu menjadi pertimbangan kepada hakim untuk mengatakan macam mana hang nak berpoligami? Duit minyak, duit rokok pun isteri bagi. Bahasa kasarnya macam itulah kan. Jadi itu antara pembelaan skema jawapan yang biasa digunakan adalah untuk menjelaskan tentang apa pembelaan yang boleh digunakan kewangan. Yang kedua, bab adil pula, dia akan sebutlah. Jadi saya yang isteri pertama ni pun dia nak kata 3 hari 2 malam, dia pun kerja tak balik-balik, seminggu sekali je balik, contoh. Yang ketiga, dari sudut kemudaratan syar'i itu, mungkin dia boleh ceritakan tentang apa berlaku sebab dia poligami ni, apa mudarat pada diri yang akan berlaku. Contoh, dengan berlakunya giliran bermalam dan sebagainya tu, si suami ni tak dapat nak bawa saya pergi dialisis sebab saya ni perlu dialisis setiap hari, contoh. Jadi apabila adanya giliran bermalam dan sebagainya tu, mungkin akan mengganggu rutin harian tu, menyebabkan benda tu berlaku kemudaratan pada diri isteri yang sedia ada. Jadi perkara-perkara faktor ni jangan duk hujah pasal bini baru tu tak cun ke, saya ni cantik lagi ke apa ke, benda tu di luar daripada skop undang-undang yang saya nyatakan 4 tadi tu. Jadi kalau argue selain daripada 4 faktor tu menyebabkan mungkin pembelaan isteri-isteri ni tadi tidak akan dipandang oleh mahkamah kerana jawapan-jawapan yang diberikan adalah tidak relevan di sisi undang-undang, walaupun si isteri tu kata fakta tersebut adalah fakta yang sangat relevan. Itu saja. Okey tuan. Jadi itulah nanti organizer marah saya ni. Dia kata kena tukar dah ni tajuk jadi seminar tak bagi suami poligami. Okey baik. Tuan, jadi tadi soalan yang kedua sikit lagi yang saya fahamlah kalau kata perkahwinan tu dia tidak didaftarkan, dia contoh berkahwin di luar lah, di Siam ke di mana-mana ke, tapi dia tak register ataupun tak daftar di Malaysia, bermaksud undang-undang di Malaysia pun tak recognize lah, tidak mengiktiraf isteri kedua tu, betul? Baik, terima kasih pada soalan Puan Madiana. Okey, soalan ni relate dengan soalan yang pertama tadi. Apabila si suami tadi tidak, kita tengok jalan berpoligami itu sangat sukar di Malaysia, maka jalan singkat yang mereka ambil adalah untuk berpoligami dengan melangsungkan perkahwinan tersebut di selatan Thai. Itu yang biasanya berlaku lah. Ada juga setengah-setengah kes yang
perkahwinan tersebut berlangsung di negeri-negeri yang ada dilangsungkan perkahwinan secara Islamik. Contohnya mungkin ada di UK, mungkin ada di Australia dan sebagainya. Maka mereka akan kahwin di sana dan kemudian balik mereka akan buat pengesahan di Malaysia. Dan dengan cara tersebut mereka tak perlu pun untuk lalu menghadap dengan isteri pertama. Mereka hanya perlu ke mahkamah dan menjelaskan, Ya Arif, kami telah berkahwin, mohon untuk mahkamah untuk sahkan perkahwinan ini. Jika jalan tersebut diambil, isteri sedia ada tidak akan dipanggil sebagai pihak untuk mengesahkan sama ada layak ataupun tidak berpoligami. Sebab apa? Sebab poligami dah pun berlangsung, cuma nak tentukan sekarang ni perkahwinan mereka sah ataupun tidak. Baik. Soalan Puan Mat tadi, apa implikasi sekiranya berkahwin di luar tetapi kita panggil luar negara tetapi balik tidak sahkan di Malaysia. So implikasi dia adalah satu, perkahwinan tersebut di sisi undang-undang Malaysia, perkahwinan tersebut tidak dikenali sebagai satu perkahwinan yang sah yang didaftarkan di Malaysia. Ini menyebabkan sekiranya apa-apa berlaku pada suami sebagai contoh, ia akan mengakibatkan isteri tersebut akan terabai dari sudut mungkin bahagian faraid daripada suaminya, ataupun sekiranya berlaku perceraian di antara suami isteri tersebut tidak boleh untuk mengemukakan apa-apa tuntutan di Malaysia kerana perkahwinan yang yang berlangsung itu tidak dikenali langsung di mata undang-undang Malaysia. Jadi apa pun tak dapat. Nak tuntut apa, nak claim. Tambahan pula kalaulah kata perkahwinan tu dah berlangsung di luar, tiba-tiba isteri tersebut yang kahwin di luar tu mengandung, dapat anak, bermula tahun 2000, pihak JPN, Jabatan Pendaftaran Negara JPN, tidak lagi menerima sijil perkahwinan Thailand untuk mendaftarkan untuk kita selitkan dalam permohonan tu untuk berbinkan kepada bapa. Jadi semenjak tahun 2000 dan ke atas, JPN sendiri meminta untuk dikemukakan sijil pernikahan Malaysia, barulah mereka boleh untuk memproses untuk letak bin dekat dalam sijil nikah itu, dekat sijil lahir anak tu, bin kepada suami. Kalau tak buat benda macam tu, maka JPN akan bagi option untuk letak nama bin Abdullah ataupun mereka tak terima permohonan untuk dimasukkan. Jadi bayangkan anak tu tadi terpaksa menunggu anak tu tak salah tapi disebabkan atas perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab menyebabkan anak tu mungkin tertangguh. Mungkin dia akan masuk sekolah pun terhalang. Dia ada setengah kes tu mungkin status nak dapat status bumi putra dan sebagainya. Benda-benda tersebut mungkin akan terganggu disebabkan perkahwinan tersebut tidak disahkan. Justru kebiasaannya apa yang kita terima, anak waktu tak masuk darjah 1, kita tak akan tengok isteri ni akan buat tak tahu je. Sebab apa? Pasal tak ada keperluan kepada sijil lahir tu, ataupun keluar tak apa. Tapi tak ada apa pasal boleh hantar tadika, swasta, bayar dan sebagainya. Tapi once dia dah masuk start darjah 1, nak masuk sekolah kebangsaan, maka dekat situ PPD akan minta sijil nikah, sijil kelahiran anak. Jadi kalaulah benda tersebut tidak lengkap, akan menyebabkan anak ni tadi akan jadi susah dari sudut pengurusan dia untuk ke sekolah dan sebagainya. Jadi itu antara efek-efek negatif dari sudut dalam sekiranya perkahwinan tersebut dibuat secara luar. Saya faham rata-rata alasan. Saya rasa Puan Madiana kita pernah ada satu di kelas DLSA tahun 2014 dulu, kita pernah hubungi ejen daftar nikah Siam ini, apa yang ayat selalu digunakan. Breaking lah Puan Madiana. Dengar tak? Dengar? Dengar tak? Maksudnya ada, saya difahamkan ada skema, bukanlah skema, maksudnya skim untuk poligami kan, menyediakan package untuk suami berkahwin di luar. Betul tak Tuan Izan? Ke saya salah? Betul. Ya betul. Kita pernah hubungi sekali, ingat tak Puan Mal? Ya, ingat.
Okey, jadi dalam sesi tu ayat yang selalu digunakan adalah biasalah nak menghalalkan ni banyak cabaran. Jadi kita halalkan dulu apa yang patut, yang urusan kemudian kita buat di Malaysia. Jadi kebiasaannya benda tu separuh je. Yang di sana je uruskan, di Malaysia tak urus pun. Okey, baik tuan. Untuk poligami pun dah 40 minit sebab banyak sangat soalan-soalan panas. Jadi saya minta maaf sangat-sangat ada soalan yang kita tak boleh nak entertain, tapi tak apa, kita cuba. Jadi soalan kedua, yang ni saya teruslah kepada isu kedua. Tuan, saya nak tanya, betul ke untuk harta sepencarian, ada yang bertanya juga, harta sepencarian ni selalunya difailkan kadang lepas kes kematian, kes perceraian. Boleh ke harta sepencarian ni difailkan walaupun dalam tempoh perkahwinan? Atas sebarang sebab lah. Kalau boleh dalam 10 minit. Boleh ke tuan? Boleh. Saya cuba laju kalau tak ada interruption lah. Okey, baik. Untuk harta sepencarian ni, kita skip dulu tentang tajuk poligami, tapi nanti dia akan kait juga. Harta sepencarian ni ada beberapa keadaan yang membolehkan harta sepencarian difailkan ke mahkamah. Antaranya selepas daripada kematian suami. Yang kedua adalah selepas daripada suami berpoligami adalah menyebabkan isteri tersebut boleh untuk memfailkan harta sepencarian di mahkamah. Soalan yang Puan Mat tanya tadi tu, Puan Mardiana tanya sama ada kalau perkahwinan yang sedia ada tu tengah berlangsung boleh tak nak failkan harta sepencarian. Di sudut undang-undang tidak menyatakan secara jelas sama ada boleh ataupun tidak. Yang mahkamah ataupun dalam undang-undang sebut yang secara jelas, sekiranya berlaku kematian ataupun penceraian ataupun suami berpoligami. 3 kategori ini sahaja yang barulah si isteri ataupun suami boleh memfailkan tindakan harta sepencarian di mahkamah. Kalau nak failkan harta sepencarian, kalau tak ada antara 3 faktor ataupun 3 sebab ni, kebiasaannya yang saya tengok mahkamah tidak membenarkan, bukan nak kata bicara, nak filing kes dekat kaunter pun dah tak lepas. Sebab tak ada sebab untuk memfailkan permohonan tersebut mengikut undang-undang. Jadi sekiranya ada siapa yang nak merasakan bahawa adanya kepentingan untuk memfailkan harta sepencarian dalam keadaan perkahwinan masih wujud, maka saya percaya bahawa ini adalah tugas kepada Dewan Undangan Negeri, kerana undang-undang berkenaan dengan syariah ini adalah terletak di bawah Dewan Undangan Negeri. Mungkin ada kenalan yang rapat dengan mana-mana kita panggil DUN kita, boleh utarakan untuk mengadakan pindaan-pindaan supaya memasukkan tuntutan semasa perkahwinan juga boleh difailkan ke mahkamah. Itu perlu digerakkan dalam konteks yang begitu. Kerana undang-undang yang sedia ada hanya membolehkan 3 kategori yang saya sebutkan tadi sahaja. Baik Tuan Izan, soalan seterusnya. Sekiranya apakah hak-hak wanita yang boleh dituntut selepas berlaku perceraian dan juga dalam kes kematian? Apa yang isteri boleh tuntut? Minta kata bagi jawapan dalam yang ringkas lah, yang mudah orang-orang faham. Baik, pertama sekali kita perlu faham bahawa kita panggil bercerai mati dengan bercerai hidup ni mempunyai 2 implikasi yang berbeza. Implikasi yang paling besar adalah 1, isteri yang bercerai mati tidak boleh menuntut mutaah daripada suami, iaitu sagu hati perkahwinan. Sebabnya suami dah meninggal, jadi nak tuntut sagu hati itu daripada siapa? Tapi kalau yang bercerai hidup ni, maka dia boleh mengemukakan tuntutan untuk tuntut sagu hati daripada bekas suaminya. Itu antara perbezaan yang paling ketara lah. Yang kedua adalah berkenaan dengan nafkah tertunggak. Baik, kita nak tuntut hutang daripada orang yang mana benda tu belum jadi hutang, tapi kita nak buktikan benda tu pada hutang, kita perlu failkan terhadap bekas suami. Tapi sekiranya bekas suami itu dah meninggal, maka hak untuk memfailkan tunggakan nafkah tersebut mungkin akan menjadi satu kesukaran sebab suami itu dah meninggal. Melainkan dia memang dulu dah ada satu perintah nafkah yang suami dia tak bayar,
kemudian suami meninggal, maka isteri tersebut barulah boleh menuntut sebagai hutang sebab iaitu perintah dah ada. Jadi dia boleh tuntut sebagai sebahagian daripada hutang daripada arwah. Di antara lain benda yang boleh dituntut adalah harta pencarian daripada bekas suami. Dia boleh tuntut hutang perkahwinan jika ada. Kita faham bahawa sekarang ni yang saya tengok yang ramai isu tentang hutang ni adalah di kalangan cikgu-cikgu. Di kalangan mada saya tak pastilah ada ke tak. Ramai ni ada ahli-ahli ni cikgu ni. Jadi mungkin ada yang mendengar dengan teliti. Okey, jadi biasanya yang datang dalam yang cikgu, bukan nak kata cikgu di ni, cuma nak kata banyaknya masalah daripada cikgu adalah apabila mereka berkahwin, mungkin bukan dekat Madal lah, tempat lain dekat Zimbabwe ke mana ke, mereka akan sebab sayang kan. Jadi mungkin husband kata tolong buat pinjaman. Jadi mereka akan hentak loan mereka tu full maksimum 200,000 ke. Jadi apabila berlakunya penceraian dalam keadaan macam ni, maka angkasa duk potong bulan-bulan ni daripada duit suami, daripada duit isteri. Isteri ni pula tidak memfalkan apa-apa tuntutan ataupun nak falkan, tapi duit dekat tangan pun tak ada. Disebabkan hutang yang dia duk tanggung bulan-bulan. Jadi benda ni menjadi satu, orang kata apa, macam stigma lah kalau golongan cikgu ni ke, apabila ditinggalkan banyak hutang-hutang kita penjahat yang dibuat, personal loan dan sebagainya, yang mana bila kita bagi nasihat untuk tuntut, maka akan jadi pertikaian. Allah, saya nak tuntut pun macam mana sebab saya sendiri pun tak cukup duit ni, nak pergi mahkamah, nak bayar tu, nak bayar ni. Jadi tanggunglah isteri tu keseorangan hutang-hutang jahat ni. Jadi hutang tersebut sebenarnya boleh dituntut di mahkamah syariah sebagai hutang dalam perkahwinan dengan syarat boleh dibuktikan bahawa hutang-hutang tersebut dibuat dan ada sebahagian jumlah ataupun kesemua jumlah itu ditransfer kepada suami. Cuma malangnya yang kebanyakan berlaku, mereka ni tak ada transaksi yang boleh membuktikan duit tersebut telah diberikan kepada bekas suami tersebut. Maksudnya macam mana? Dia mungkin dah dapat loan dulu, suami cakap awak bagi kat saya cash lah, tak payah bagi transfer. Jadi dengan cara yang macam tu menyebabkan tidak isteri ni bila kita sebut ada tak apa-apa bukti dulu pernah bagi suami duit, oh saya tak ada bukti sebab dulu suami minta cash. Jadi bila nak ke mahkamah akan jadi sangat sukar sebab suami boleh kata aku tak terima pun duit tu. Maka ini menjadi satu kesusahan pada isteri untuk membuktikan loan ada tapi sebahagian daripada loan tu transfer pada suami tak ada. Jadi pentingnya dalam keadaan yang macam tu membuat transaksi tu atas talian ke transfer ke apa ke supaya ada bukti yang jelas menunjukkan wujudnya perpindahan ataupun transaksi duit tu daripada akaun isteri ke akaun suami. Jadi Tuan Izan boleh ke kalau saya kata kalau untuk jalan selamat, kalau suami beli harta apa-apa kita letak nama kita. Kalau jadi apa-apa dia tak boleh tuntut, betul ke? Sebenarnya itu satu pemahaman yang agak silap juga. Sebab kalau kita sebut dari sudut konteks harta pencarian ni adalah merupakan, dia ada kategori, ada 3 kategori. Satu, harta pencarian yang dibeli sebelum daripada perkahwinan tetapi dimajukan dalam tempoh perkahwinan. Contoh, dulu masa bujang ada beli satu rumah, kemudian berkahwin. Bila berkahwin, suami dan isteri berpakat untuk buat renovation dan sebagainya, maka rumah tadi tu walaupun dibeli sebelum daripada perkahwinan, rumah tersebut yang part renovation tu boleh dituntut sebagai harta pencarian kerana dimajukan dalam tempoh perkahwinan. Itu kategori yang pertama. Jadi si suami dan si isteri tadi tu kena tengoklah renovation tu siapa keluar duit paling banyak lah. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah harta pencarian yang diusahakan dalam tempoh perkahwinan, beli dalam tempoh perkahwinan, tetapi hanya seorang je bayar. Harta tersebut pun dikira sebagai harta pencarian. Contoh, harta tu suami beli atas nama suami, isteri tak bayar. Isteri tersebut walaupun nama dia tak ada dalam harta pencarian, dia masih boleh tuntut harta pencarian up to 1/3, 1/3 daripada harta tersebut dia boleh tuntut. Sebab apa? Sebab dia tidak menyumbang secara langsung terhadap harta tersebut. Begitu juga
kepada lelaki sekiranya isteri itu beli rumah atas nama isteri tersebut. Suami ni juga boleh menuntut sehingga 1/3 daripada rumah tersebut walaupun dia tak menyumbang. Itu konsep dalam harta pencairan. Dia go both way. Maksudnya laki boleh tuntut hak perempuan boleh tuntut hak laki. Okay, itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga adalah harta pencairan yang dibeli dalam tempoh perkahwinan, usaha bersama. Maksudnya dua-dua bayar. Aku bayar elektrik, hang bayar tu, aku bayar installment rumah, aku bayar deposit, aku keluar duit KWSP untuk buat deposit 10%. Jadi masing-masing keluar duit untuk membeli harta tersebut, maka harta tersebut akan dikategorikan sebagai harta pencarian dan presumption ataupun anggapan mahkamah harta ni mesti diberikan 50-50. Melainkan sekiranya si isteri ataupun si suami tadi dapat membuktikan kata aku bayar lebih. Maka apabila perkataan aku bayar lebih tu, maka portion daripada 50-50 tu mungkin akan jadi 60-40, 70-30, 90-10 bergantung kepada sumbangan masing-masing terhadap harta tersebut. Okey, Tuan, okey, banyak soalan sebenarnya tapi saya skip terus kepada soalan yang sudah. Baik, Tuan, okey. Nak tanya Tuan, kalau kes perceraian dalam kes mutaah penjagaan anak, confirm ke bila bercerai anak ni terus dapat kat mak atau dapat ke ibu? Macam mana Tuan? Baik, kita apabila berbicara berkenaan dengan soal hak jagaan anak ni, perlu difahami bahawa perkara ini ditetapkan mengikut undang-undang. Kita panggil dalam undang-undang di bawah Seksyen 83 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam, dia sebut tentang presumption, tentang anggapan siapa yang paling layak untuk jaga anak. Itu ada dalam undang-undang. Maksudnya dalam undang-undang ni dia ada presumption siapa yang layak jaga. Presumption dalam undang-undang siapa yang paling layak jaga anak-anak ni yang masih kecil adalah wanita. Jadi bukanlah nak kata confirm dapat, tidak. Tapi nak katakan bahawa sekiranya presumption tersebut, anggapan tersebut tidak boleh dipatahkan dalam erti kata ibu tadi adalah ibu yang baik, maka ibu tersebut mesti akan dapat hak jagaan. Tugas bapa dalam kes tersebut adalah untuk membuktikan kepada mahkamah kenapa mak tadi tak layak. Jadi maksudnya bukanlah mak kena buktikan kenapa bapa tak layak. Bapa kena buktikan kenapa mak tak layak sebab presumption tu terletak pada mak. Jadi dalam Seksyen 83 tu kita boleh baca bahawa ibu adalah orang yang paling berkelayakan untuk menjaga anak tersebut. Namun sekiranya ibu itu gugur hak jagaan, kita boleh tengok Seksyen 80 lebih bawah pada dia, ada menyebut tentang beberapa faktor yang menyebabkan ibu tadi gugur hak kelayakan untuk menjaga anak. Antara hak kelayakan yang gugur tu kita boleh tengok sekiranya ibu tersebut berkelakuan lucah ataupun ibu tersebut duduk dalam keadaan yang memudaratkan anak, mungkin ibu tersebut menghalang daripada bapa jumpa anak, maka itu pun menjadi sebab kenapa ibu boleh hilang hak jagaan. Ada setengah kes Puan Madiana, apabila berlakunya penceraian, ibu ini akan cakap, disebabkan hang ni buat aku macam-macam, aku tak bagi hang jumpa anak. Sebenarnya perbuatan tak bagi bapa jumpa anak boleh menyebabkan mak tersebut gugur hak jagaan anak. Sebab dalam seksyen tu dia sebut kadang-kadang isteri tersebut dia akan duduk dekat satu tempat yang mungkin suami tak tahu. Jadi di bawah Seksyen 83E dia ada sebut sekiranya isteri tersebut tinggal di tempat yang di bawah Seksyen 84. Sekiranya dia sebut sekiranya perempuan itu menukar pemaustatinannya dengan tujuan untuk mencegah bapa daripada menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu, maka benda tersebut boleh menggugurkan hak jagaan kecuali mak ni balik pada tempat asal usul dia lah. Contoh mereka ni dulu merantau duduk KL, tapi bila berlaku penceraian, si isteri ni tadi orang Kedah, balik duduk Kedah balik. Maka benda tu dibolehkan dalam undang-undang. Tapi yang tak boleh, katakanlah dulu duduk KL, kemudian isteri ni orang Kedah, tiba-tiba pergi duduk Sarawak, mendiamkan diri. Maka perbuatan tersebut boleh menyebabkan hak jagaan hilang daripada
si isteri tadi. Benda ni ada dijelaskan di bawah Seksyen 83 dan 84 tentang syarat-syarat terperinci bagaimana hak jagaan tu boleh dapat dan bagaimana hak jagaan tu boleh hilang. Itu secara ringkas lah. Okay, baik. Terima kasih Tuan. Lagi satu Tuan, saya rasa isu ni pun isu yang memang tambah-tambah PKP memang kes penderaan isteri didera, suami pun ada juga yang didera, saya difahamkan jugalah. Jadi Tuan sebenarnya nak tanya, contohlah kalau isteri tu kalau didera secara fizikal boleh nampak, kalau ada buat penderaan secara mental. Jadi macam mana kita nak bawakan tuntutan tu ke mahkamah, contoh untuk tuntut perceraian. Saya hari-hari suami dia maki dia, rendah-rendahkan dia, menyebabkan dia sampai kena jumpa psikiatris. Macam mana tu Tuan? Baik, terima kasih pada Puan Madiana. Ini kita sebut mungkin dalam keadaan di mana isteri tersebut ingin menuntut penceraian daripada suami, betul? Baik, sekiranya isteri tersebut ingin menuntut penceraian, kita kena faham bahawa ada lebih daripada satu cara untuk menuntut penceraian. Ada 5 sebenarnya. Tebus talak, huluk, fasah, taklik, cerai cara biasa, itu antara cara-cara untuk mendapatkan penceraian daripada suami. Apa yang Puan Madiana sentuh tadi adalah salah satu sebab daripada permohonan fasah kenapa untuk bercerai, iaitu disebabkan penderaan secara mental. Baik. Macam saya sebut tadi, apabila kita filekan kes ke mahkamah, mahkamah perlukan bukti untuk menentukan betul ke si isteri tadi tu mengalami tekanan mental. Kalaulah P setakat tulis dalam dokumen mahkamah, tulis panjang-panjang, saya ni tertekan, saya tertekan dan sebagainya, bagaimana mahkamah nak mempercayai setiap butir yang diluahkan dalam penyataan tuntutan tersebut, kerana yang datang mengadu tu tidak ada apa-apa bukti sampingan untuk dikemukakan. Macam saya sentuh awal tadi tu, bukti ada 3 kategori. Kita ada physical evidence, witness evidence, kita ada documentary evidence. So documentary evidence tadi tu kita perlu untuk dapatkan rawatan daripada psikiatrik, ada psikiatrik report keluar bagi tahu okey dia ni memang kemurungan disebabkan sekian, dia telah menjalani tes sekian, behavior sekian, maka hospital akan keluarkan report tersebut. Maka report tersebutlah menjadi asas kepada permohonan fasah yang difailkan. Jadi sekiranya nasihat kalaulah kata duk tertekan tetapi tidak mengambil langkah proaktif dari sudut mendapatkan rawatan yang macam yang saya sebutkan tadi, mungkin apabila pergi ke mahkamah bagi tahu kata alasan tertekan dan sebagainya, mahkamah mungkin tak pandang pun. Bukan tak pandang sebab cerita perempuan ni tak solid, tapi tak pandang sebab cerita perempuan ini tidak mempunyai bukti yang menyokong keterangan tersebut. Maka ia boleh jadi ini dakwaan puan je ni, ini cerita puan reka-reka je ni, walaupun puan sendiri alami benda tersebut. Jadi dekat situ kita perlu faham bahawa bukanlah mahkamah bertindak tidak adil, tetapi kerana adilnya mahkamah perlu menyokong cerita yang diceritakan tersebut dengan bukti. Kalau tidak, kalau mahkamah boleh dengar cerita puan saja tanpa dengar bukti, tak adil lah mahkamah. Satgi suami kata dia pun mental juga, dia dah jadi cacah merba mahkamah tersebut, kerana masing-masing boleh mendakwa. Saya teringat satu hadis Nabi SAW menyebut, dia kata sekiranya kita boleh luluskan dakwaan atas apa jua dakwaan seseorang tu, maka akan claim darah orang lain tu sebagai darah dia. Maksudnya boleh untuk bunuh suka hati dan sebagainya, disebabkan tanpa bukti boleh lulus tuntutan. Itu perkara yang saya cuba sampaikan. Terima kasih Tuan Izan. Kemudian saya nak tanya, okay, contoh masa suami hidup, okay, suami kata, I nak bagi kat you lah rumah banglo 5 biji. I nak bagi kat you lah kereta 3 biji. Tapi dia cakap saja, tapi selepas meninggal benda tu masih atas nama suami. Jadi boleh ke kita kata harta tu pergi kat mahkamah, kita kata dia dah janji nak bagi kat saya, cuma dia tak sempat je nak tukar nama. Baik, soalan yang baik Puan Madiana. Sebenarnya isu ini pun biasa yang dilalui oleh kami para peguam, iaitu soal pemberian harta yang dibuat berdasarkan cakap-cakap suami. Contoh, nanti harta ni awak ambil lah dan sebagainya. Sebenarnya kita kena faham satu konsep, selain daripada konsep pemilikan harta dalam Islam, kita pun kena faham bahawa selain daripada undang-undang syariah,
undang-undang berkenaan dengan harta ini, contohlah macam rumah, tanah dan sebagainya, adalah di-govern ataupun dikawal selia oleh undang-undang tanah, kanun tanah negara. Jadi dalam kanun tanah negara ni, dia ada menyebut tentang bagaimana tata cara perpindahan satu harta kepada orang lain. Daripada saya punya nak pergi kepada isteri saya, ada tata cara yang perlu diikuti. Jadi sekiranya pemberian tersebut cakap lisan saja tanpa ikut prosedur yang ditetapkan, maka pemberian tersebut mungkin akan dikategorikan sebagai pemberian yang tidak sah di sisi undang-undang. Itu yang pertama. Ada juga dalam setengah keadaan yang lain, di Mahkamah Syariah memberi ruang untuk pihak isteri kemukakan satu permohonan kepada mahkamah untuk mengatakan suami semasa hayatnya dia ada cakap macam ni, itu membuktikan bahawa suami telah menghibahkan harta tersebut kepada saya. Okay. Masalah dengan hibah ini tadi, memang Mahkamah Syariah menerima mana-mana permohonan hibah daripada mana-mana orang untuk menentukan berlakunya perpindahan harta. Walau bagaimanapun, hibah tersebut perlulah mengikut lunas-lunas yang ditetapkan oleh undang-undang, iaitu perlunya ada ijab dia, iaitu suami dengan lafaz yang jelas bagi tahu aku nak bagi rumah ni yang beralamat sekian-sekian kepada hang. Isteri pula cakap ya aku terima. Dalam transaksi itu pula ada saksi yang melihat atau ada saksi 2 orang ataupun ada bukti-bukti yang melibatkan documentation, iaitu ada bukti yang ada suami sign, 2 orang saksi sign mengikut piawaian yang ditetapkan dalam enactment Undang-Undang Keterangan Islam. Jadi kalaulah sekiranya perbincangan tu contohlah suami duduk di ruang tamu, isteri duduk layan cerita Korea, duduk kata lepas pada ni abang tak ada, rumah ni ambil kat awak lah. Okey lah bang, lepas tu sambung tengok cerita Korea. Ketika itu walaupun si suami tadi menyatakan hasrat untuk bagi rumah ni kepada isteri tersebut, maka transaksi itu tidak jelas ataupun tidak komplit. Sebab apa saya kata tidak komplit? Sebab tidak adanya saksi yang melihat tentang betul ataupun tidak suami kata benda tu. Jadi menyebabkan benda tu jadi macam cakap-cakap kosong sajalah. Jadi justru itu sekiranya ada hibah yang nak dibuat oleh suami kepada isteri atau isteri kepada suami, maka proses yang perlu dibuat secara betul adalah dengan membuat dokumentasi yang teratur bagi membolehkan dokumen tersebut dihadapkan ke mahkamah bagi tahu bahawa telah wujud transaksi sekian pada tarikh sekian, saksi sekian dan sebagainya. Cuma perlu kita ingat berkenaan dengan hibah ni, saya percaya bahawa topik ni menjadi setahun 2 ni orang duk sebut pasal hibah. Cuma apabila cakap topik ni terlalu luas tanpa ada sekatan, menyebabkan orang ingat semua harta kita boleh buat hibah. Tapi dari sudut apa yang berlaku di Selangor sebagai contoh saya kongsikan, mahkamah agak strict dalam menentukan apa harta yang boleh dihibahkan, iaitu limit kepada harta yang dah habis bayar, yang tidak ada lagi gadaian dengan pihak bank, maksudnya dah tak ada hutang lah, dan juga tidak ada apa-apa sekatan negeri. Contoh, ada setengah orang dia bumi putera nak bagi kepada suami dia ataupun isteri dia bukan bumi putera. Maka kita kena faham bahawa pemberian tersebut walaupun suami kata harta tu harta dia, kita masih terikat dengan undang-undang kanun tanah negara yang menyebabkan transaksi tu tak boleh nak komplit pun. Sebab maksudnya Tok Izan, maksudnya secara orang kata ringkas dia, kena pastikan harta tersebut boleh orang kata dipindah milik lah, tidak bergantung pada sekatan undang-undang yang sedia ada, dan pada masa yang sama untuk memudahkan semua urusan eloklah kita berdokumentasi lah kan, betul tak Tuan? Betul. Itu yang saya cuba sampaikan lah. Lebih baik ada dokumen daripada cakap kosong ataupun buat rakaman ke apa-apa. Bukan tak boleh. Benda tu akan timbul pertikaian. Contoh macam contoh saya ada rakam. Okay, bila rakaman tu ambil take place, dah tiba-tiba telefon yang rakaman tu pun hilang. Jadi mahkamah akan tanya, okay, awak rakam ni pakai apa? Oh, telefon dah rosak. Jadi akan menimbulkan persoalan demi persoalan yang menyebabkan kemungkinan pemberian tersebut jadi tak sah aja. Okey, baik Tuan. Saya rasa tajuk yang komen yang sangat concise dan sangat teliti. Seterusnya soalan terakhir sebelum kita buka kepada sesi soal jawab. Boleh ke Tuan kita lanjut sikit masa? Boleh. Sebab tadi pun okey.
Okey, Tuan, yang ni pun ada gak soalan-soalan yang agak mendapat permintaan untuk ditanya. Kalau orang ketiga cuba mengganggu perkahwinan kita, kita boleh ke buat laporan polis dan ada sebarang tak di bawah undang-undang untuk menghalang orang ketiga ni? Tak kahwin lagi, Okey. orang ketiga, skandal lah, skandal. Baik, sebenarnya definisi undang-undang berkenaan dengan orang ketiga ni sangat luas. So orang ketiga ni tidak merujuk kepada orang ketiga yang Permadiana sebut sebagai skandal tadi saja. Dia juga termasuk family, termasuk adik-beradik yang mana tujuan untuk memisahkan perkahwinan itu pun adalah disebut sebagai orang ketiga. Itu kita kena fahamlah. Baik, saya cuba nak ambil satu contoh berkenaan dengan enactment jenayah. Cuma saya tak jumpa yang Kedah. Saya ambil yang di Perak punya. Saya rasa hampir sama saja. Okey, berkenaan dengan kesalahan. Saya perlu jawab benda ni berkenaan dengan okey, cantik. Di bawah enactment jenayah negeri Perak, dia ada sebut tentang tiga kategori tentang orang ketiga ni. Satu kategori pertama dia sebut tentang kesalahan melarikan perempuan bersuami atau menghalang suami isteri daripada duduk bersama. Jadi sekiranya kalaulah kata adanya orang melarikan isteri orang, maka benda itu adalah merupakan kesalahan ataupun menghalang suami isteri itu daripada duduk bersama. Maksudnya kacau ganggulah. Maka benda tu merupakan satu kesalahan jenayah. Kemudian yang kedua, menghasut perempuan bersuami atau lelaki beristeri supaya bercerai. Itu pun adalah merupakan satu kesalahan. Yang seterusnya adalah melarikan perempuan pun daripada ibu bapa pun satu kesalahan juga. Jadi kesalahan-kesalahan yang saya maksudkan ini, semua ini boleh diadukan di Jabatan Agama Islam berkenaan dengan kesalahan jenayah yang telah dilakukan terhadap orang yang kita adulah. Cuma kepayahan dari sudut membuat aduan di pejabat agama ini adalah pejabat agama ni dia nak apabila laporan tersebut dibuat, perlu kita tentukan identiti siapa yang ganggu. Kadang-kadang mungkin kita dapat tahu benda ni mungkin daripada WhatsApp. Kita hanya ada nombor telefon saja. Kita tak tahu pun nombor nama penuh dia siapa. Kita tak tahu pun nombor kad pengenalan dia apa. Kita tak tahu pun dia ni duduk mana. Maka apabila walaupun ada elemen tentang orang ketiga tadi tu, tetapi maklumat yang ada pada kita tersebut tidak lengkap, maka bila kita nak buat aduan dekat pejabat agama pula, pejabat agama akan cakap, "Walah, kami tak ada identiti ni, macam mana kami nak panggil?" Sebab tujuan aduan dibuat adalah tujuan untuk memanggil orang tersebut datang ke pejabat agama untuk menjalankan siasatan. Tapi kalau nama pun tak tahu, nombor telefon pun tak tahu, IC pun tak tahu, hanya tahu melalui WhatsApp je, aduan tersebut nak dibuat kepada siapa? Jadi identiti pelaku tersebut perlu diketahui untuk membolehkan aduan dibuat di pejabat agama. Itu satu. Yang kedua, setelah kita tahu identiti mangsa dan sebagainya, kita juga perlu tahu sama ada conversation yang berlangsung itu mencapai maksud yang undang-undang tetapkan ataupun tidak. Contoh, mungkin perbualan mangsa kita kenal dia, kita kenal identiti dia, dia hanya tulis satu WhatsApp daripada suami, tulis hi. Kita pun nak kata, ni dah orang ketiga ni nak kacau ganggu rumah tangga. Sedangkan perkataan hi tersebut tidak lagi mencapai maksud yang kita kata orang ketiga tu. Kadang-kadang mungkin kita panggil isteri tu cemburu je lebih. Siapa laki mana mesej pun, perempuan mana mesej laki dia pun dia kata, ini apa, orang kata apa, nak kacau laki aku lah ni. Maka terlalu paranoid juga adalah satu benda yang tak bagus juga. Jadi menyebabkan pejabat agama Islam kata, kami tak boleh terima kes ni. Sebab kita kena faham bahawa pejabat agama pun dia akan ikut lunas undang-undang yang ditetapkan. Kalaulah benda tu hanya perasaan cemburu je, tapi dalam undang-undang tak manifestasi benda tu pun, tindakan tidak boleh diambil. Itu yang kedua.
Yang ketiga adalah sudut manpower di pejabat agama Islam. Kita sebut manpower ni bukan dari sudut kata apa. Kita kena faham bahawa Majlis Agama Islam ni, pejabat agama ni duduk bawah negeri masing-masing. Maka pelaksanaan tu akan bergantung kepada negeri-negeri yang terlibat untuk melaksanakan aduan. Kadang-kadang mungkin ada, tuan saya aduan dah buat dekat negeri ni tapi siasatan tak dijalankan. So kemungkinan besar bukan sebab siasatan tak dijalankan, tapi mungkin aduan puan tu bukan seorang je, bukan puan seorang je yang buat aduan. Ada beratus orang lagi yang buat aduan. Jadi mungkin apabila nak sampai giliran dekat kes puan tu, mungkin waktu tu dah tak relevan dah. Benda tu mungkin dah tak ada ke dan sebagainya, menyebabkan apa lagi keperluan untuk siasat benda yang dah tak ada. Jadi itu antara kengkangan-kengkangan yang mungkin berlaku. Cuma aduan tersebut boleh dibuat. Maksudnya secara ringkasnya daripada penerangan tuan tadi, kena ada identiti pelaku dan kata sangkaan tu kena kuat lah, tak boleh lah mudah-mudah saja kata hai tu pun dah consider as gangguan lah. Jadi kena ada bukti yang bertulis untuk kemukakan aduan untuk memudahkan aduan itu diterima di pejabat agama lah. Saya ringkaskan begitulah. Okey, saya rasa kalau kita lanjutkan ni mungkin mencecah 2 jam, tapi saya minta maaf siap-siap lah. Mungkin ada yang tak boleh, yang saya tak entertain soalan tu sebab orang kata kekangan masa. Tapi okey, ini saya nak buka kepada ruang lah kepada hadirin untuk bertanya secara terus kepada tuan. Jadi kalau ada yang nak bertanya, boleh on mic dan saya bagi laluan kepada 2 soalan sahaja. Jadi boleh mana-mana, boleh kenalkan diri dan on mic. Ada yang berminat? Tapi saya, kalau tak ada, saya cuma akan pilih soalan di ruangan chat lah kalau macam tu. Adakah yang nak bertanya? Kalau tak ada, saya tanya. Okey, soalan di ruangan chat lah saya tanya . Okey, ini bukan soalan. Ini ada permintaan untuk share nombor phone dan email. Nanti kita akan share di hujung lah. Ya. Boleh. Ya, untuk seterusnya soalan. Puan, boleh ke nak tanya? Boleh. Puan dari mana? Kenakan Saya diri. Marziah daripada Puspanita Kedah. Ya Puan, dijemput. Okey, terima kasih. So saya akan tanya kepada Tuan Izan. Sejauh mana bukti, selalunya kita sejak belakangan ni lah kita dengar tentang penggunaan sihir. Sejauh mana bukti penggunaan sihir tu dalam hal syariah, maksudnya yang contohnya sihir pemisah, sihir keluarga untuk misah rumah tangga apa semua tu, sejauh mana undang-undang mengguna pakai bukti-bukti tu. Terima kasih. Kita nak kumpul soalan dulu kan, jawab terus. Jawab terus Tuan. Baik, terima kasih pada Puan Marziah kerana bertanya soalan. Baik, soalan berkenaan dengan sihir ni satu subjek yang bukan nak kata tabu, tapi dia menjadi satu perkara yang menjadi sangat tanda tanya sebab sebelum ini memang ada usaha untuk kita buat satu akta berkenaan dengan akta jenayah sihir. Namun yang saya difahamkan kluster-kluster untuk membincangkan tentang bentuk kesalahan badan dan sebagainya pun telah digerakkan. Cuma saya tak dapat kemaskini sejauh mana undang-undang tersebut telah bergerak untuk dijadikan sebagai undang-undang bertulis. Itu saya tak dapat nak pasti. Cuma gerakan tu dah ada untuk wujudkan akta khusus berkenaan dengan jenayah sihir. Cuma untuk menjawab persoalan puan berkenaan dengan kes di Mahkamah Syariah, saya teringat dulu satu kes berkenaan dengan kes Mustafa Bacha yang mana telah direkodkan dalam jurnal hukum Mahkamah Syariah berkenaan dengan satu pasangan suami isteri yang mana isteri ni tadi dia memfalkan satu permohonan pengesahan cerai ke mahkamah untuk mengatakan bahawa suami dia ni telah menceraikan dia. Mahkamah luluskan tuntutan tersebut, suami tidak berpuas hati, suami tersebut memfalkan rayuan di Mahkamah Syariah berkenaan dengan penceraian yang dilafazkan tersebut sebelum ini adalah tidak sah kerana di bawah pengaruh ataupun di bawah pengaruh sihir. Itu antara satu kes yang pernah
dulu direkodkan seorang suami bagi tahu kata aku kena sihir dulu, jadi mahkamah tak boleh sahkan lafaz yang aku telah buat dulu. Jadi dalam kes tu di peringkat mahkamah rayuan, mahkamah kata tidak ada apa-apa bukti yang dikemukakan oleh si suami tadi dalam kes ini untuk membolehkan kami selaku jemaah rayuan untuk menyemak sama ada dakwaan sihir tersebut berlaku ataupun tidak. Justru itu apa yang kami buat, kami patahkan balik kes ni ke mahkamah rendah untuk pihak suami tadi mengemukakan bukti tentang apa bentuk sihir yang dimaksudkan. Baik, kes tersebut tidak ada kes yang dilaporkan selepas daripada itu apa yang berlaku. Cuma kes tersebut memberi indikasi bahawa mahkamah syariah memberi ruang untuk mendengar aduan sihir itu untuk dikemukakan. Cuma persoalan yang Puan bangkitkan tu sangat tepat dengan soalan, iaitu bagaimana untuk mahkamah yakin itu adalah sihir. Sedangkan mungkin para hakim tidak terdidik dengan ini sihir pemisah, ini sihir ni, ini sihir ni, ini sihir. Maka menjadi tanda tanya untuk menerima dakwaan berkenaan dengan sihir itu betul ke sihir pemisah? Satu. Yang kedua, tidak ada apa-apa badan ataupun jawatan kuasa ke yang boleh menentukan ini sihir pemisah, ini sihir ni, ini sihir ni. Maka kita hanya boleh dengar daripada tok guru kampung ni cakap macam ni, tukang berubat ni cakap macam ni. Sedangkan latar belakang orang yang berubat ni pun pelbagai. So kita pun tak pasti sama ada dia ni betul-betul berubat ke. Pasal jadi yang sangat berhati-hati tu sebab banyak yang kelentong daripada betul. Jadi itu menyebabkan mahkamah sangat berhati-hati untuk menentu ataupun untuk menerima pakai apa-apa jua dakwaan sihir, bukan sebab tak percaya sihir, tidak. Tetapi dari sudut kita nak recognize siapa yang berautoriti untuk boleh cakap berkenaan sihir. Itu yang saya boleh jawab pada puan, walaupun saya faham tak menjawab soalan secara tuntas, sebab dekat mahkamah syariah bila sebut sihir saja, bukan kata hakim, kami para peguam pun jam. Macam mana kami nak buktikan? Katakanlah benda ni Abu yang hantar kepada Aminah. Okay, masalahnya macam mana kita nak buktikan benda tu Abu yang hantar? Jadi benda tu apabila datang kepada peguam pun kami akan cakap, puan, bukan saya tak percaya sihir ni, tapi nak buktikan tu susah. Jadi baik kita fikir benda lain untuk lebih mudah topik yang kita nak tackle. Wallahualam. Terima kasih Tuan. Terima kasih atas soalan yang menarik. Jadi saya ringkaskan, benda tu memang berlaku, tidak dinafikan. Tetapi dari segi pembuktian lah di mahkamah ada kesukaran. Betul Tuan? Saya faham Betul. penerangan Tuan lah. Okey, soalan terakhir. Ada lagi yang nak bertanya? Kalau tidak saya akan petik soalan pada ruangan chat. Ada lagi kah yang nak bertanya? Boleh on mic, on camera. Soalan terakhir. Lelong. Okey. Kalau tak adakah? Kalau tak ada saya tanya soalan di ruangan chat lah. Okey. Soalan di ruangan chat yang terakhir ya. Okey. Kat sini dia tanya, sekiranya sebelum ibu meninggal telah wasiat kan, apabila dia meninggal anak-anak perlu dijaga oleh keluarga pihak si ibu. Kerana tidak mahu si ayah yang menjaga, adakah boleh guna, adakah alasannya boleh digunakan? Maksudnya mungkin soalan dia ni, sebelum meninggal ibu kata nanti ayah yang tolong nanti family ibu yang tolong jaga, dia tak mau bagi suami dia lah, mungkin ada alasan tertentu. Boleh Tuan komen? Baik, terima kasih pemberian soalan yang diajukan. Baik, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, presumption awal berkenaan dengan hak jagaan adalah terletak pada ibu. Sekiranya ibu tersebut tidak ada ataupun telah meninggal dunia, ada susunan dari sudut siapa yang layak untuk jaga anak tersebut. Baik, soalan dia, sekiranya ada wasiat yang dibuat oleh ibu untuk orang daripada keluarga dia yang jaga, bukan keluarga bapa, maka dekat sinilah yang kita katakan bahawa undang-undang memainkan peranan. Satu, mahkamah mahkamah tidak menutup ruang untuk sekiranya si bapa ataupun keluarga si bapa yang mempunyai hak untuk memfailkan tuntutan penceraian, memfailkan tuntutan hak jagaan untuk klaim anak tersebut.
walaupun kita kata bahawa bapa tak layak jaga sebab macam ni, keluarga macam ni dan sebagainya, mahkamah bukanlah tidak mengambil kira wasiat tersebut, namun mahkamah boleh menjadikan wasiat tersebut sebagai salah satu pertimbangan, tetapi hakikat yang mahkamah perlu mempertimbangkan adalah sama ada keluarga belah isteri yang kata nak jaga tadi tu layak untuk menjaga anak berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan ataupun tidak. Sekalipun wasiat tu kata suruh keluarga belah isteri jaga, tapi sedangkan hakikatnya ibu yang nak jaga tu, kita panggil nenek lah, mungkin telah uzur, tak larat dan sebagainya, selalu kena pergi dialisis, kena pergi cek tu, adakah sesuai untuk jaga anak tu. Jadi maka perbincangan macam tu akan dihurai secara panjang lebar di mahkamah, dan mahkamah akan teliti sama ada boleh untuk dibenarkan keluarga pihak isteri itu untuk jaga ataupun tidak. Sekiranya bukti-bukti menunjukkan sebaliknya, tak kiralah wasiat panjang lebar macam mana pun, tapi kalau tak fit ataupun tak sesuai menjaga kebajikan anak-anak tersebut, mahkamah akan bagi kepada siapa yang lebih layak untuk menjaga anak tersebut. Jadi wasiat yang diwasiatkan untuk siapa jaga tu mungkin memberi kesan yang kurang lah terhadap hak jagaan, kerana dia akan patah balik kepada apa yang undang-undang tulis. Baik Tuan, terima kasih. Maksudnya pemberian tu walaupun kita wasiat, mahkamah akan nilai sama ada pemberian tu orang yang nak menjaga tu adalah fit ataupun tidak lah. Betul. Okey. Baik, saya minta izin soalan terakhir boleh ke Tuan? Kalau sudi. Boleh. Okey, soalan terakhir, saya minta maaf kalau ada banyak soalan ni, saya pilih-pilih je. Okey, adakah ni berkenaan nafkah ya Tuan? Adakah jika ibu bekerja, adakah ibu yang perlu bayar yuran pengasuh anak sebab suami kata, I dah bagi izin you bekerja, so you lah bayar. Macam mana Tuan? Okey, satu topik yang menarik dan juga bagi saya sendirilah kan, penemuan yang menarik untuk saya kongsikan. Satu, kita faham sedia ada bahawa tanggungjawab untuk menafkahi anak tu terletak kepada bapa. Memang dalam undang-undang sangat jelas berkenaan dengan tanggungjawab untuk menanggung nafkah ni. Cuma baru-baru ni ada terlintas penulisan daripada penyelidik Hakim Mahkamah Rayuan di Putrajaya, dan juga beberapa dia kongsikan beberapa kitab-kitab lama, sumber-sumber mazhab yang ada. Dia kongsikan bahawa sebenarnya pemahaman berkenaan dengan suami tanggung nafkah 100% tu mungkin kurang tepat. Sebab katanya adalah anak ni tanggungjawab untuk menanggung sepenuhnya adalah sekiranya anak tu masih kecil dan memerlukan bawah jagaan rapi mak dia. Tapi sekiranya anak tersebut telah besar, maka nafkah tersebut perlu dibahagikan kepada 3 bahagian. 2/3 suami yang tanggung, 1/3 daripada nafkah itu adalah isteri yang tanggung. Jadi sebab tu dalam kes-kes yang melibatkan perceraian, kalau perasan, kalau siapa yang mungkin kalau Puan Madiana pernah kendalikan kes syariah, ada kes contoh isteri minta nafkah anak-anak mungkin 1,500 ataupun mungkin 900. Mahkamah takkan luluskan 100% tuntutan tersebut, mahkamah akan luluskan sebahagian saja. Dan kebiasaannya sebahagian tersebut merujuk kepada 2/3 daripada apa yang dituntut tu mahkamah luluskan. Sebab 1/3 lagi yang akan tanggung jumlah nafkah tersebut adalah mak. Jadi isu bekerja tak bekerja ke, isu dia adalah tanggungjawab macam tu. Cuma kalaulah kata ibu suri rumah, mak tak bekerja dan sebagainya, maka dia akan balik kepada konsep asal, iaitu suami yang akan menanggung isterinya jika tidak berkemampuan. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan. Saya rasa ada yang buat request tambah lagi sejam. Minta maaf lah, nantilah akan diusulkan untuk mungkin ada siri selanjutnya sebab ramai ni. Tapi Tuan, saya terima kasih lah. Saya rasa dah di penghujung. Jadi saya pun mengucapkan jutaan terima kasih lah atas kesudian Tuan melapangkan masa untuk berkongsi pengalaman Tuan untuk mengendalikan kes, cuba menjawab sebanyak-banyak soalan. Dan saya tahu banyak lagi soalan yang tak terjawab, jadi kemungkinanlah ada nanti kita kongsi nombor Tuan dengan email, boleh ke dalam grup peserta? Boleh, tak ada masalah. Jadi di pihak penganjur saya dah tak ada apa-apa, cuma Tuan ada kata-kata akhir ke?
Nak pesan dekat para suami jangan kahwin lain ke macam mana? Kalau saya pesan, saya kata jangan halang lah. Jangan sampai kena remove. Okey, pertama saya nak ucap terima kasih kepada yang berusaha dan pengurusi Puspanita Negeri Kedah memberi ruang untuk saya berkongsi sedikit sebanyak. Saya faham bahawa apa yang saya kongsikan ni mungkin tidak menjawab 100% sebab biasanya dalam sesi consultation yang saya kendalikan, untuk apa-apa topik pun saya perlukan 2 jam daripada masa klien untuk saya dapatkan fakta yang sebenar. Sebab kita kena faham satu, pertanyaan umum selalunya tidak akan dapat jawab pertanyaan khusus. Contoh mungkin soalan dia tu khusus tapi kita tanya dalam bentuk umum. Jadi jawapan umum tu biasanya selalu tidak menjawab apa yang masalah yang dihadapi secara khusus oleh orang tersebut. Maka saya pun mohon maaf kalau tak dapat nak jawab dengan sebaiknya kerana kengkangan masa, kerana masa sangat mencemburui kita, dan saya harapkan pada sesi-sesi akan datang sekiranya diberikan peluang, kita boleh pecahkan kepada topik-topik yang lebih kecil supaya boleh kita perhalusi satu persatu dan kita berkongsi supaya menjawab persoalan yang ada. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada yang menganjurkan program. Ya, terima kasih Tuan. Anjuran bersamalah, orang kata kerjasama Puspanita di bawah Kementerian MAFI, MADA, Puspanita Kedah dan semualah yang datang hari ini pun sangat ramai. Saya tak menjangkakan begitu ramai. Terima kasih sangat-sangat. Dan insyaAllah jangan serik ya Tuan kalau kita jemput lagi lepas ni. Tak serik. Okey, jadi saya akan kongsikan nombor Tuan juga dalam kumpulan WhatsApp peserta. Jadi saya pun dah tak ada apa-apa dan terima kasihlah atas kehadiran semua yang saya minta maaf sangat-sangat lah, banyak sangat soalan ni. Rasa macam ramai sangat ni berminat soalan poligami. Mungkin kita boleh buat webinar khas ya. Tapi itulah Tuan Izan, dia jangan bias ya Tuan. Jangan bias ya. Kena orang kata neutral. Walaupun Tuan seorang lelaki, kita memberi pandangan dari sudut perundangan lah kan. Jadi terima kasih banyak dan kami pun mengucapkan terima yang sudi bersama dengan kita hingga ke hujung program. Jadi kita nak buat sesi bergambar lah. Kita akan pergi ke satu page. Jadi semua minta jasa baik untuk on camera. On kamera masing-masing. Boleh pakai lipstick yang tak pakai lagi tu. Tambah-tambah bedak sikit. Tuan Izan tak payahlah tambah bedak. Nanti saya risau. Saya risau Puan Mardiana suruh saya pakai lipstick tadi. Okey, baik. Semua kita akan ambil dalam empat shot Okey. Satu. Kejap Okey, semua 1, 2, 3. Lagi satu. Sekejap. 1, 2, 3. Senyum. Okey. Lagi satu. 1, 2, 3. Okay. Lagi sekali, last. 1, 2, 3. Okay. Terima kasih semua atas kehadiran. Jadi yang mana peserta dalam grup WhatsApp tu jangan left lagi. Kita akan kongsi nombor panel dan kita akan untuk e-certificate kita akan hantar selepas program dan mungkin dalam tempoh seminggu sebab kita nak sorting satu-satu. Apapun terima kasih kepada Tuan Izan atas kesudianlah untuk bersama-sama dalam program kita hari ini. Banyak sangat info dan memang tak cukup pun masa untuk sejam, tapi kita cubalah menyantuni setiap soalan dan alhamdulillah saya rasa sedikit sebanyaklah memberi banyak info terutama kepada golongan wanita lah. Tapi ironinya panel dia lelaki ya Tuan Izan. Itulah saya sebenarnya bila tengok peserta tu wanita patutnya kena panggil wanita lah jadi yang bagi tapi tak apa, ni kita special, kita jemput panel memberi sudut pandang yang berbeza. Mungkin kalau perempuan ni dia nampak satu sudut, jadi kita menyeimbangkan pandangan tu, kita jemputlah panel lelaki. Jadi Tuan Izan terima kasih, jaga diri Tuan. Kepada para tetamu pun terima kasih. Saya mengalu-alukan mengucapkan jutaan terima kasih, jaga diri semua. Kita jaga kita belum menang tapi kita belum kalah. Kita kena berjuang sebab kita dah di fasa-fasa orang kata kritikal kan.
Kalau Kedah ni dia dah top 3 tapi saya tak pasti lah sekarang top 3 lagi ke tak. Kat Perak berapa tuan? Sedang bersaing. Dah bersaing lah. Okay, harap reda lah kan dah vaksin semua. Jadi terima kasih semua atas kehadiran. InsyaAllah kalau di orang kata di Persecungki dan ada rezeki kita akan buat sekali lagi. Jadi terima kasih banyak. Saya menunggu semua. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Puan. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua.